Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang mengikuti siri FB Live, pengajian kitab yang dianjurkan oleh NGO Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group atau dikenali sebagai ARG, iaitu untuk sesi pagi ini, iaitu sesi yang kita akan mulakan insya-Allah mulai daripada hari ini bermula jam 10.30 pagi untuk menghuraikan kitab penziarah kubur, bukan penyembah kubur. Minta maaf, saya terpaksa gunakan frame yang satu lagi, iaitu frame akidah Ahlussunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50 yang sepatutnya saya gunakan itu pada malam ini pada jam 10 suku malam. Tetapi oleh kerana tadi saya dah 2-3 kali scroll ke kiri dan ke kanan untuk mencari frame yang betul, yang berkaitan dengan kitab penziarah kubur bukan penyembah kubur ini, tak jumpa. Pergi kiri kanan tak jumpa. Mungkin tak tahulah macam mana boleh hilang pula. Semalam ada, tapi insya-Allah lah, kalau saya jumpa frame, saya akan gunakan frame yang betul. Tapi nombor yang tertera di frame itu saya percaya adalah nombor WhatsApp yang sama. Kalau untuk muslimin muslimat menempah buku penziarah kubur ini, boleh menghubungi nombor yang sama. Cuma gambar kitabnya itulah, kitab ini insya-Allah malam ini kita akan huraikan sekitar jam 10.15 malam. Baik, sekarang kita pergi kepada menghuraikan kitab penziarah kubur bukan penyembah kubur yang disusun oleh Al-Fadhil Kiai Ma'ruf Khazin hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 17, bab yang kedua, tata cara ziarah kubur. Selesai bab yang pertama berkaitan dengan ziarah kubur secara umum, definisi dan sebagainya. Sekarang bab yang kedua, tata cara ziarah kubur. Berbeza dengan golongan Wahabi dan aliran kecil lainnya yang ziarah kubur hanya dengan mengucap salam dan mendoakan mayat sahaja. Jadi kalau kita perasan, kalau kawan-kawan kita yang sudah terpengaruh dengan fahaman Wahabi, dia kata yang sunnahnya kalau kita ziarah kubur, kita bagi salam kepada orang yang dikebumikan situ, dan kita mendoakan Allahumma ighfir lahum warhamhum atau doa yang seumpama dengannya, sudah cukup. Kerana apa? Kerana mengamalkan satu hadis yang mana diamalkan oleh Nahdiyin. Nahdiyin ini maknanya ahli-ahli Nahdlatul Ulama di Indonesia, dan di Malaysia pun sekarang kita ada juga Nahdlatul Ulama Malaysia, Naam, yang digerakkan oleh Ustaz Faiz, atau dikenali juga sebagai PU Faiz. Ringkasannya Naam, Nahdlatul Ulama Malaysia. Ini adalah ahli-ahli Nahdlatul Ulama. Dalam tata cara ziarah kubur ini,
kita mengamalkan banyak hadis. Jadi itu yang kita kadang-kadang rasa ralat dan terkilan dengan kawan-kawan kita daripada golongan Wahabi yang mereka itu suka mendakwa antara lain mereka adalah ahlul hadis, tetapi yang diamalkannya kalau dalam bab perkara baharu hanya satu hadis, kullu bid'atin dhalalah, dengan menepikan hadis-hadis yang lain, bahkan menepikan kefahaman daripada ayat suci Al-Quran. Kemudian bila dalam bab ziarah kubur hanya satu hadis saja yang berkaitan dengan memberi salam dan mendoakan saja yang diamalkan, tapi hadis-hadis yang lain dia tidak amalkan. Sedangkan umat Islam selain dari mereka, umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengamalkan dalam bab tata cara ziarah kubur ni banyak hadis, baik hadis yang sahih maupun yang dhaif, sebab berbeza dengan sebahagian daripada golongan Wahabi. Mereka menyangkakan kalau hadis tu dhaif maknanya macam palsu, tak boleh pakai, ini dhaif, tak boleh pakai. Padahal tidak demikian. Pegangan para alim ulama dari dahulu sehinggalah sekarang berpegang dengan hadis yang dhaif dalam skop yang tertentu. Itu insya-Allah secara lebih terperinci jam 12.30 jam 12.30 tengah hari ini, tapi bukan di page saya, tapi di page Masjid Al-Mustaqim, Taman Nirwana Ampang. Saya akan live sekitar jam 12.30 tengah hari. Itu memang kita fokus tajuk yang khusus dengan hadis dhaif, hukum beramal dengan hadis dhaif. Itu salah satu bab di dalam kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Muhadir bin Haji Jul Hafizahullah. Itu 12.30 hari ini insya-Allah. Tapi secara ringkas saja kita nak sebutkan di sisi para ulama daripada dahulu sehingga sekarang, hadis yang dhaif tidak dilayan sebagai hadis yang palsu. Berbeza kerana hadis yang palsu ni kalau ikut penilaian para ulama sebenarnya bukan hadis, tapi direka-reka salam. Memanglah hadis yang palsu ini tentulah dhaif, tentulah tidak sahih. Tetapi mengatakan semua hadis dhaif itu dilayan seperti hadis yang palsu, tidak dijadikan sandaran langsung, itu memang satu kekeliruan yang besar yang mula tersebar di zaman kita ini, antara lain dipopularkan oleh Syekh Nasruddin, Syekh Nasir Al-Albani mempopularkan sikap yang demikian, meletakkan hadis yang dhaif itu seolah-olah satu taraf dengan hadis yang palsu ataupun maudhu'. Kita umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah tidak. Dalam bab amalan-amalan terutamanya, kelebihan-kelebihan beramal, dijadikan hadis dhaif itu selain daripada hadis yang sahih sebagai sandaran, bukan amal hadis dhaif, hadis sahih ditolak. Tidak, itu kadang-kadang Wahabi sangka macam itu. Yang sahih tak diamal, kata dia, hanya pegang yang dhaif. Bukan, yang sahih tentulah kita terima. Soal kemampuan untuk beramal, tak mampu untuk beramal, itu isu yang kedua. Hatta golongan Wahabi yang sahih-sahih pun, mereka pun tak larat juga nak beramal dengan hadis-hadis yang sahih, amalan-amalan sunat, tahajud dan doa sebagainya. Mereka pun tak larat. Bukan soal kemampuan beramal, soalnya hadis itu diterima sebagai sandaran kalau sahih. Hatta di dalam penetapan hukum halal haram, sah batal pun dijadikan sandaran. Sementara hadis yang dhaif boleh jadi tidak kuat untuk penetapan hukum, tetapi masih lagi cukup kuat sekadar untuk dijadikan sandaran kelebihan di dalam beramal. Dan hingga yang diamalkan oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhum maupun yang diamalkan mengikut ijtihad para ulama. Kerana ada satu sikap yang buruk di kalangan golongan Wahabi, mereka memandang lekeh kepada para ulama, bahkan seolah-olah mereka menganggap para ulama ni seperti pendeta dan paderi orang-orang Nasara dan Yahudi. Jadi kalau kita ikut ulama ni, seolahnya kita ni samalah macam orang Yahudi Nasara, lebih mengikut kepada paderi mereka, lebih mengikut kepada rahib-rahib mereka. Padahal berbeza. Di dalam Islam, ulama kita ikut sebagai pakar yang menerangkan kepada kita isi Quran dan Sunnah. Bermakna bila kita ikut kepada para ulama, kita sedang mengikut Al-Quran dan Sunnah dengan kefahaman orang yang pakar. Kalau kita kata ulama pun bukan maksum, buat apa kita nak ikut ulama, kita ikut Quran dan Sunnah,
Bermakna kita ikut Quran dan Sunnah mengikut kefahaman kita sendiri yang juga tidak maksum, jelas, bahkan jahil yang tidak layak sebenarnya untuk menggali kefahaman hukum hakam daripada Quran dan hadis sebagaimana kelayakan yang ada pada para ulama. Jadi hati-hati dengan slogan-slogan yang sedemikian yang sebitas lalu nampak seperti betul kerana dia mengatakan ulama tidak maksum, itu betul. Dia mengatakan kita perlu ikut Quran dan Sunnah, itu betul. Tapi gambarannya batil. Bila dia cakap demikian, pertama seolah-olah ulama tidak ikut Quran dan Sunnah. Dia tanya, nak ikut ulama ke nak ikut Quran dan Sunnah? Jelas ikut Quran dan Sunnah. Tapi ikut Quran dan Sunnah ikut kefahaman juhala, orang jahil, atau ikut Quran dan Sunnah ikut kefahaman ulama, orang yang pakar. Itu saja perbezaannya. Bukan nak ikut Quran dan Sunnah atau nak ikut ulama. Ulama pun selama ini ikut apa? Adakah ulama ikut Bible? Adakah ulama ikut Taurat? Jelas ulama ikut Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan tidak maksum, kita ikut ulama bukan kerana ulama maksum. Kalau dimainkan isu maksum tak maksum, seolah-olahnya kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in pun kita tak boleh ikut. Kerana yang maksum hanya Nabi SAW seorang saja. Sahabat tidak maksum. Nah, hakikatnya tidak. Kita bukan ikut sahabat Nabi kerana kemaksuman mereka. Jelas mereka tidak maksum. Tapi kita ikut sahabat Nabi kerana mereka adalah murid-murid Nabi. Jadi dalam bab agama, mereka lah yang talaki, yang mengaji, yang mengambil ilmu, yang melihat tingkah laku Nabi SAW. Jadi sebab itu kita ikut kepada sahabat. Demikianlah kita ikut kepada ulama, bukan kerana ulama itu maksum, tetapi kerana ulama adalah warasatul anbiya. Kerana mereka adalah pewaris kepada para Nabi, bukan mewarisi harta, duit dan sebagainya, tapi para ulama mewarisi daripada para Nabi ilmu. Jadi oleh kerana para ulama mewarisi ilmu daripada Nabi SAW, maka kita mengikut kepada para ulama dalam rangka mengikut ajaran Nabi SAW. Dan yang ketiga, kalau memang dikatakan tidak perlu ikut ulama kerana ulama tidak maksum, then kita akan ikut pada Quran dan hadis direct. Bila kita ikut pada Quran dan hadis direct, bermakna kita akan bersandar kepada kefahaman kita sendiri. Soalannya, adakah kita maksum? Sama juga. Jadi hati-hati ya. Ini semua adalah tipu daya yang dibawa oleh golongan Wahabi untuk menjauhkan umat Islam daripada kefahaman yang betul terhadap Quran dan Sunnah, iaitu kefahaman para ulama, pergi kepada kefahaman yang batil, iaitu kefahaman yang dibawa oleh mereka sendiri. Yang pasti, yang kita ikut daripada hadis-hadis Nabi SAW, yang kita ikut daripada amalan para sahabat, yang kita ikut daripada ijtihad para ulama ini, pasti tidak keluar daripada aturan syariat. Itu yang penting. Yang pertama, tata cara ziarah kubur. Yang ini masih sepakatlah ya, antara kita dengan golongan Wahabi yang ini tidak ada pertikaian ya, iaitu mengajarkan salam dan doa. Rasulullah SAW mengajar dan berdoa ketika ziarah kubur. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Jibrilu inna ta'tiya ahlal baqi'i fatastaghfiru lahum. Qalat qultu kaifa aqulu lahum ya Rasulullah? Qala quli assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Rawahu Muslim. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahawa Jibril telah berkata, sesungguhnya Tuhan kamu, ya, iaitu berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya Tuhan kamu telah menyuruh kamu untuk kamu itu pergi berziarah kepada kuburan di Baqi', Ahlul Baqi', menziarahi orang-orang yang dimakamkan di perkuburan Al-Baqi', dan lalu kamu itu memohon ampun bagi mereka. Lalu Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bagaimana akhirnya saya ucapkan kepada orang-orang di kuburan ini, wahai Rasulullah? Jadi bila Sayyidatina Aisyah tahu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Jibril alaihissalam, ataupun diperintahkan oleh Allah melalui apa yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam supaya ziarah kepada ahli kubur dan memohon ampun kepada mereka. Jadi Sayyidatina Aisyah bertanya, macam mana caranya kalau kita ziarah kubur tu, apa yang kita nak kata?
Macam kita lah sekarang ni pun, kalau kita tak pasti kan, kita tanya kepada para ulama, para ustaz, kalau saya pergi ziarah kubur, apa yang sepatutnya saya kata. Jadi ulama, ustaz menyampaikan berdasarkan apa yang diajar oleh Nabi SAW, iaitu hendaklah kamu kata Nabi SAW, assalamu ala ahli diyari minal min. Salam ke atas penduduk negeri daripada kalangan orang-orang. Wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Ini doa. Dan moga-moga Allah mengampuni bagi yang terdahulu daripada kalangan kami yang sudah meninggal, wal mustakhirin, yang meninggal kemudian. Wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Dan sesungguhnya kami dengan kehendak Allah akan menyusuli kamu. Maknanya kita yang masih hidup ni, yang duduk di atas permukaan bumi, yang memberi salam kepada orang yang sudah tertanam di dalam bumi, kita mengakui hakikat yang tidak dinafikan, bahawa tiba masanya kita pula nanti akan menyusul menjadi mayat-mayat yang dikebumikan di kuburan. Dan pada ketika itu tentulah juga kita mengharapkan diziarahi oleh orang-orang yang kita kenali dan kasihi di dunia, dan kita mengharapkan doa-doa kebaikan daripada mereka. Baik, seterusnya, adakah Rasulullah SAW sendiri sering ziarah ke kuburan? Jawapannya betul. Nabi SAW sendiri baginda sering menziarah ke kubur. Sedangkan Wahabi anti kubur. Mereka menganggap orang pergi kubur tu pergi sembah kubur. Ini masalah dalam pemikiran mereka tu, ada su'uzon, ada buruk sangka kepada orang Islam yang lain. Adapun Nabi SAW tidak anti kubur. Senantiasa Nabi SAW itu kerap menziarahi kubur. Cuba lihat hadis riwayat Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril laili ila al-baqi fa yaqulu assalamu alaikum daru qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan mu'ajjalun wa inna insyaallahu bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqadi. Baik, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahawa setiap kali Rasulullah SAW mendapatkan malam giliran ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kan Nabi SAW mempunyai ramai isteri. Jadi untuk orang yang mempunyai ramai isteri, dia kena ada giliran lah. Malam ini dengan isteri mana, malam ini dengan isteri mana. Kalau satu orang, tak perlu ada giliran. Tapi kalau lebih pada satu orang sahaja, 2, 3 ataupun 4, kalau untuk orang Islam, dihadkan paling maksimum dalam satu masa sekaligus adalah 4 orang. Kalau lebih pada itu, pada masa yang berbeza, tak apa. Tapi pada masa yang sama, tidak boleh. Tapi yang pasti ada giliran. Lebih pada satu isteri saja, maka ada giliran. Bila sampai giliran Nabi SAW bermalam di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagi saudara-saudari yang biasa menziarahi ke Masjid Nabawi, menziarahi ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi SAW baginda dikebumikan di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi makam Nabi SAW tu satu masa dahulu adalah rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita menghadap ke arah kiblat, sebelah kiri kita adalah makam Nabi SAW. Sebelah kiri lagi keluar masjid itu adalah Al-Baqi'. Jadi tak jauh, walking distance saja antara rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan Al-Baqi' itu, walking distance. Jadi Siti Aisyah dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Nabi SAW kalau pada waktu giliran bermalam di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, selalu baginda keluar di akhir malam pergi ke perkuburan Al-Baqi'. Lalu baginda SAW mengucapkan, salam untuk kalian, wahai negeri tempat kediaman orang-orang yang beriman. Allah akan menepati hal-hal yang dijanjikan kepada kalian kelak secara tunai. Jadi Nabi SAW mendoakan balasan yang baik kepada orang-orang yang dimakamkan di Al-Baqi' itu. Nanti Allah akan tunaikan janji-janji baik, pahala syurga dan sebagainya. Kami insya-Allah akan menyusul kalian.
Maknanya kami pun satu masa akan meninggal dunia, menyusul kalian menjadi orang-orang di alam kuburan. Ya Allah, ampunilah penghuni Baqi' Al-Gharqad. Ya Allah, ampunilah orang-orang dalam kubur Al-Baqi'. Jadi dalam hadis yang sahih ini jelas bahawa Nabi SAW kerap pergi menziarah ke kuburan. Bila tiba saja, tentulah giliran Nabi SAW bermalam di rumah Sayyidatina Aisyah bukan hanya satu kali, bukan hanya dua kali, bukan hanya tiga kali. Tentulah ada giliran yang berkali-kali. Jadi senantiasa ataupun kalau tidak setiap masa pun kerap kali bila tiba giliran Nabi SAW bermalam di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, baginda pergi menziarah ke perkuburan. Jadi kita ikut Nabi, jangan ikut Wahabi. Wahabi tak apa penyakit dia jadi anti sangat dengan ziarah kubur. Itu satu penyakit yang kita tak faham lah nak mendakwa ikut sunnah Nabi, tapi satu benda yang Nabi SAW selalu amalkan, dia orang pula melarang. Kalau diberi alasan kami tak suka ziarah kubur kerana banyak perkara bid'ah, perkara syirik, itu pun adalah kekeliruan mereka. Itu insya-Allah sampai masanya nanti kita akan terangkan bahawa yang disangkakan bid'ah ataupun syirik oleh golongan Wahabi sebenarnya adalah perkara yang ada sandaran daripada sunnah Nabi SAW, daripada amalan para sahabat dan juga fatwa para ulama. Baik. Yang seterusnya adalah berdoa di maqam dengan mengangkat kedua tangan. Yang ini kalau kita buat di hadapan maqam Nabi SAW, kebiasaannya kita itu akan dihalau, disuruh pergi oleh polis-polis di sana. Dan lebih parah lagi, kadang-kadang dalam keadaan dia suruh kita pergi itu, dia kata syirik dia kata. Angkat tangan berdoa di sisi makam Nabi SAW tu ditomah sebagai perbuatan syirik. Cuba lihat majoriti umat Islam yang menziarahi kubur kadang-kala agak lama dan mengangkat kedua tangan ketika berdoa adalah berlandaskan hadis berikut. Hadis riwayat Imam Muslim juga. Thumman talaqtu ala ithrihi hatta ja'al baqi'a faqama fa'atala al-qiyama thumma rafa'a yadayhi thalatha marratin. Kemudian aku berjalan di belakang Nabi SAW. Aku tu siapa? Iaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bila Nabi SAW pergi ke perkuburan Baqi', Sayyidatuna Aisyah ikut sekali di belakang Nabi SAW. Lalu baginda apabila sampai di makam Al-Baqi', lalu baginda berdiri lama di situ. Dan kemudian baginda SAW mengangkat kedua tangannya sebanyak 3 kali. Mungkin Nabi SAW berdoa, kemudian Nabi letak, berdiri, kemudian Nabi doa lagi, kemudian Nabi letak, kemudian Nabi doa lagi, angkat tangan. Jadi ini semua perbuatan sunnah Nabi SAW, sabit dalam hadis yang sahih. Kita sungguh tidak faham kenapa. Saya sendiri pernah mengalami pada masa tu tak ramai orang dalam menziarahi makam Nabi SAW, suasana agak lapang. Jadi saya duduk lama lah. Lama bukan lama sangat, bukanlah sampai setengah jam atau 1 jam. Lama lah, dalam 10 minit berdiri dia di depan makam Nabi SAW tu, mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya khairul khalqillah dan sebagainya lah. Dalam keadaan kita dalam keadaan merasa syahdu, khusyuk, memberikan ucapan salam dengan penuh takzim, hormat kepada Rasulullah SAW, datang polis Saudi, dia suruh kita berganjak. Roh dia kata, dia suruh kita pergi. Ini satu benda yang tak betul sebenarnya. Sikap sebahagian daripada orang-orang yang diamanahkan untuk menjaga keselamatan peraturan di sana, mereka bersikap kasar, bengis terhadap orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan diberikan peluang untuk berziarah ke makam Nabi SAW. Itu kan satu kemuliaan. Tapi dikasari, tidak disantuni oleh orang-orang yang diberikan amanah untuk menjaga keselamatan. Saya boleh fahamlah kalau pada masa itu suasana sesak, ramai orang, saya boleh faham kalau tak dibenarkan berdiri lama. Mungkin sebab nak bagi peluang orang lain juga nak menziarahi. Tapi kalau dalam keadaan suasana yang lapang, tidak ramai orang macam itu pun masih nak dihalau-halaunya kita, itu satu sikap yang sangat biadab terhadap tetamu Rasulullah SAW
Demikian juga pengalaman di Makkah misalnya, apabila kita sembahyang, dia tak bagi kita sembahyang di satu tempat, dia urgentkan kita suruh yang berhenti sembahyang dengan cepat. Jadi of course kita tak ikut, sebab kita diperintahkan oleh Nabi SAW sembahyang dengan tenang, dengan elok. Datang polis-polis Saudi ni menghalau kita, menyuruh kita sembahyang dengan kelam kabut. Itu satu sikap yang tidak betul kepada tetamu-tetamu Allah yang datang berbuat haji ataupun umrah di Baitullah, di Kaabah. Jadi moga-moga Allah Ta'ala perelokkan semula akhlak umat Islam ini di dalam berinteraksi sesama saudara-saudara seagama mereka. Jadi jelas daripada hadis-hadis yang sahih tadi bahawa Nabi SAW mengajarkan memberi salam dan berdoa kepada ahli kubur, dan Nabi SAW sendiri senantiasa kerap pergi menziarahi kubur, dan Nabi SAW apabila menziarahi kubur lama berdiri di sisi kubur dan juga berdoa seraya mengangkat kedua belah. Jadi tolong kawan-kawan yang sudah tertarik dengan fahaman Wahabi, kita seru supaya kembali kepada mengikut sunnah Nabi, jangan sangat ekstrim ta'assub dengan penyelewengan-penyelewengan golongan Wahabi tersebut. Baik, seterusnya ziarah ke makam orang tua, maknanya ke makam ibu bapa. Setelah kita ketahui dalil-dalil hadis tentang ziarah kubur di atas, maka ziarah ke makam orang tua, yakni ibu bapa juga adalah sebahagian daripada ziarah kubur. Maknanya bila Nabi SAW menyuruh kita menziarahi kubur, sudah termasuk di dalam suruhan tersebut menziarahi kubur kedua ibu bapa. Namun secara khusus, tadi kalau berpada dengan dalil yang umum pun tak perlu lagi orang nak tanya, ni apa dalil ziarah ibu bapa? Apa dalil ziarah kubur mak ayah? Tak perlu, kerana kubur mak ayah kan kubur. Nabi SAW dah suruh ziarah kubur, termasuklah kubur mak ayah. Tapi lebih daripada dalil umum tadi, ada lagi dalil yang khusus menunjukkan tentang ziarah kepada kuburan orang tua, yakni ibu bapa. An-Nafi'in anna ibna Umar kana idza qadima min safarin dakhala al-masjida thumma atal qabra faqala assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Aba Bakrin, assalamu alayka ya Abata, rawahu Al-Baihaqi. Daripada Nafi' rahimahullah, dia menceritakan bahawa Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sentiasa apabila balik daripada musafir, dia akan singgah ke masjid dahulu. Kan Masjid Nabi lah, Masjid Nabawi yang dimahkamkan di situ Nabi SAW dan dua orang sahabat baginda. Jadi musafir ke sana kemari, balik, ini adab dia. Ziarah kepada bapanya yang walaupun telah meninggal dunia. Bukan kata kita balik kampung jumpa mak ayah dulu. Kalau kita balik kampung, mak ayah setelah meninggal dunia pun ada contoh daripada sahabat ziarah kubur dahulu. Mari Wahabi tak bagi pula ziarah kubur bid'ah, ziarah kubur hari raya. Dah hari raya yang kita balik kampung. Apakah yang beku sangat pemikiran tu? Dah kita sentiasa balik kampung hari raya, maka hari raya lah kita ziarah kubur. Ya, hari lain tu jarang kita balik kampung, maka jarang kita ziarah kubur. Jadi pun dia akan menjadi satu adat yang baik. Ya, adat ini syaratnya, adat ziarah kubur hari raya ni syaratnya jangan melanggar syarak. Adakah di sana larangan melarang orang ziarah kubur pada hari raya? Tak ada. Itu yang Wahabi tak faham. Dia kata mana dalil ziarah kubur pada hari raya? Tak sepatutnya macam itu. Kerana ziarah kubur tu dalilnya umum. Nabi SAW tidak suruh kita ziarah pada hari tertentu. Jadi bila dalilnya umum, termasuklah hari raya itu hari yang disunatkan kita berziarah kubur. Jadi kalau Wahabi nak larang, dia yang kena bawa dalil. Jadi dia pula tak faham-faham, kata dia, oh mana boleh macam itu. Al-aslu fil ibadat al-hurmah. Asal dalam ibadah adalah haram. Yalah, sekarang ni dalil untuk ibadah umum ziarah kubur ni dah ada. Jadi tidak haram lagi. Sekarang ni kamu yang nak menyempitkan, kononnya ziarah kubur ni hanya boleh pada hari lain. Hari raya tu tak boleh. Kamulah yang kena bawa dalil. Akan pelik ya. Kamu nak menyempitkan apa yang telah diluaskan oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW tidak kata ziarah kubur hari sekian, ziarah kubur lain daripada hari raya. Tak ada. Nah, tiba-tiba
kamu nak menyempitkan tanpa ada dalil. Ini betul-betul bermain-main dengan agama mengikut hawa nafsu. Jangan diikut perangai seperti itu. Kemudian riwayat yang kedua, an Nafi'in an Ibni Umar annahu kana idza arada, saya tak terjemah lagi hadis tadi. Diriwayatkan daripada Nafi' bahawa Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma jika datang dari perjalanan balik daripada musafir, maka akan singgah masuk ke masjid lalu mendatangi makam, yakni makam Nabi SAW dan juga dua sahabat baginda, lalu mengucapkan salam untukmu wahai Rasulullah, salam untukmu wahai Abu Bakar, dan salam untukmu wahai ayahku. Dan sebab itu kan anak kepada ayah, jadi sebut ayahku, tak masalah. Kalau kita boleh sebut saja kepada Sayyidina Umar, ya. Ikut sunnah sahabat, Ustaz, sebut ayah juga tak sesuai lah, ya. Sahabat memang ayah dia sebutlah ayah. Kalau kita ni sebut assalamualaikum ya Sayyidina Umar, misalnya begitu. Riwayat yang kedua, an Nafi'in an Ibni Umar annahu kana idza arada an yakhruja dakhala al-masjid fa shalla thumma ata qabran nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala assalamu alaikum ya Rasulullah, assalamu alayka assalamu alayka ya abatah, thumma ya'khudhu wajhahu wa kana idza qadima min safarin yaf'alu dhalika qabla an yadkhula manzilahu, rawahu Ibnu Abi Syaibah. Jadi kalau hadis riwayat Imam Muslim tadi, kalau hadis riwayat Imam Al-Baihaqi tadi, itu menceritakan apa amalan sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bila balik pada musafir. Tapi kalau riwayat daripada Al-Imam Ibn Abi Syaibah ini, dia cerita dua-dua. Diriwayatkan dari Nafi' rahimahullah ta'ala bahawa Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jika hendak berpergian, nak musafir pun, dia akan singgah masuk ke masjid dahulu, salat sunat, ya. Kan kita kalau masuk masjid, sunat kita solat. Selepas solat, lalu mendatangi makam dan berkata, salam untukmu wahai Allah, salam untukmu wahai Abu Bakar, dan salam untukmu wahai ayahku, yakni Umar. Dan jika datang balik dari perjalanan juga melakukan hal yang sama sebelum masuk ke rumah. Maknanya ini adab, ya, yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Kalau Wahabi pun nanti, kalaulah Wahabi dah wujud zaman tu, kesian, sahabat Nabi pun kena query dengan Wahabi. Sayyidina Abdullah bin Umar pun jenuh nak kena jawab dengan Wahabi. Wahabi tanya, ni kau mana dalil nak musafir ziarah kubur ni semua bid'ah? Ya, mana ada Nabi nak musafir ziarah kubur? Mana ada Nabi balik musafir ziarah kubur? Anta ni ahlul bid'ah. Bayangkan sahabat Nabi pun kena ahlul bid'ah dengan Wahabi. Kalau Wahabi dah wujud zaman itulah. Mujurlah, ya. Wahabi tak wujud zaman dahulu. Saya ingat kalau wujud dah ditampar oleh Abdullah bin Umar ni. Tanya dalil yang bukan-bukan, ya. Sedangkan dalil ziarah kubur tu umum. Nak ziarah kubur sebelum musafir boleh, nak ziarah kubur balik musafir boleh, nak ziarah kubur time-time, ya, orang yang berpoligami, balik kampung isteri, boleh pergi kat rumah isteri yang dekat dengan kubur, boleh ziarah. Jadi tak ada masalah. Benda-benda macam tu yang selalu nak disebutkan, nak membid'ahkan amalan imsak lah, nak membid'ahkan baca doa buka puasa lah. Tak ada kerja Wahabi ni. Kerjanya nak menyebutkan orang Islam dengan benda yang remeh-temeh, tapi bercakap bukan main. Oh, kita ni berlapang dada, kita ni kena maju ke depan. Tapi sikap dan tingkah laku hanya menyebutkan, mengganggu orang-orang Islam dengan isu-isu yang sebenarnya bukan isu pun, ya. In the first place, doa ini ibadah yang umum. Boleh saja kita doa dengan doa-doa yang warid dalam hadis Nabi SAW, dan boleh saja kita berdoa dengan doa kita sendiri pun tak ada masalah. Dia samakan pula orang berdoa buka puasa macam orang Yahudi Kristian, ya. Memang tidak ada adab lah mereka ni. Bahkan boleh datangkan dosa, menyamakan orang Islam sama seperti orang kafir, padahal dia tidak faham. Kalaupun orang kafir pun berdoa, tidak menjadikan doa yang seumpama itu salah di sisi orang Islam. Oh, oleh kerana orang Islam tak boleh berdoa sebelum makan. Oh, macam tu pula. Habis kalau orang Nasara tu hormat mak ayah dia, orang Islam tak boleh hormat mak ayah lah, takut sama macam Nasara. Kan tak cerdik, ya. Analogi yang dipakai oleh mereka tu adalah analogi yang fasid, kias yang batil. Tapi kalau ijma',
tidak ada fasid. Ijma', kesepakatan ulama dijamin tidak sesat. Maka orang yang mengistilahkan ijma' fasid, kesepakatan ulama yang fasid, mana dia yang fasid, ya, otak dia sudah tidak berapa berfungsi dengan bagus, ya. Kalau dia otak masih berfungsi dengan bagus, dia tak akan tergamak mengeluarkan perkataan ijma' fasid. Kalau kias, ya, kalau kias tak kena syarat dan rukun dia, pasti, ya, akan dianggap sebagai kias yang batil ataupun fasid. Baik. Berikut adalah hadis-hadis anjuran ziarah ke makam kedua ibu bapa, ya. Walaupun hadisnya dhaif, tapi boleh diamalkan. Sebab dah ada hadis yang umum pun suruh ziarah kubur. Tak dikecualikan pun kubur siapa. Jadi tentulah kalau orang yang ada akal, kubur orang lain yang kita tak kenal pun sunat kita ziarah, takkanlah kubur ibu bapa pula nak kena dalil khusus. Tapi memang ada dalil yang khusus. Cuma statusnya dhaif, kedaifan hadis dalam bab ini tidak menjejaskan. Hadis yang pertama. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man zara qabra abawahi aw ahadihima fi kulli jum'atin marratan ghafarallahu lahu wa kutiba barran, rawahu at-Tabrani fil Awsat. An Abi Hurairah qala al-Haythami fihi Abdul Karim Abu Umayyah wa huwa dhaif. Yang penting, ya, penilaian para ulama tentang hadis ini dhaif. Tetapi dhaif ni kan cerita hanya kelebihan. Kalau nak cerita hukum ziarah kubur kan kita dah cerita dahulu. Jumhur ulama, majoriti ulama kata hukum ziarah kubur sunat. Ada sebahagian kata harus. Harus mana bukan haram. Hanya ada seorang dua saja yang mengatakan makruh. Kenapa? Kerana tak sampai kepada mereka, dijangkakanlah, ya, dijangkakan tak sampai kepada mereka dalil menasahkan larangan. Jadi yang paling kuat adalah sunat. Menziarahi kubur itu adalah sunat. Cuma ini cerita kelebihan. Kalaulah yang diziarah itu kubur ibu bapa, diziarahinya pada setiap minggu hari Jumaat, sekali dia pergi ziarah setiap minggu, maka dituliskan dia itu adalah anak yang berbakti kepada kedua ibu bapa. Jadi ini bukan penetapan hukum, kelebihan saja. Itu namanya fadailul a'mal. Apa kelebihan ziarah kubur ibu bapa hari Jumaat? Kamu tu ditulis sebagai anak yang berbakti. Kod pun misalnya memang dari segi realiti, bukan saja hadis itu dhaif, bahkan dari segi realiti misalnya memang Nabi SAW tidak bersabda demikian, tidak menjejaskan hukum asal menziarahi kubur itu adalah perkara yang sunat. Iaitu yang mereka gagal faham. Mereka kena faham yang itu. Ini dhaif, ni dhaif. Yalah, dhaif pun bukannya palsu. Dan bukannya kita nak menetapkan hukum. Hukum dah sabit dengan hadis-hadis yang sahih. Baik. Hadis yang Rasulullah qala man zara qabra walidayhi aw ahadihima fi kulli jum'atin faqra'a indahu yasin ghafarallahu lahu bi adadi kulli harfin minha. Jadi hadis ini tidak begitu kuat, tapi dikuatkan oleh seorang ulama hadis. Qultu lahu syahidun. Maknanya ada syahid, ya, yang menguatkan makna daripada hadis ini. Jadi makna daripada hadis ini adalah lebih kurang dengan yang tadi juga. Barang siapa yang ada pertambahan, ya, tentang bacaan Yasin, diriwayatkan diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, barang siapa yang menziarahi kubur kedua ibu bapanya atau salah seorang daripada keduanya pada setiap hari Jumaat, lalu dia membaca di sisi kuburan itu Yasin. Saya bayangkanlah, ya, kalau yang jenis Wahabi totok ni, kita pergi ke kuburan, kita ambil surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzil dan seterusnya. Mai Wahabi, oi, apa ni bid'ah? Apa pula bid'ah? Ada hadis Nabi suruh baca Yasin. Nabi suruh baca Yasin. Hampir baca Yasin wal Quranil Hakim semua pasal apa? Yasin cukuplah. Saya boleh bayangkanlah kalau jenis otak beku, nanti yang sunnah hanya Yasin saja. Kalau Yasin wal Quranil Hakim sampai habis, itu bid'ah.
Itu kan tak faham lah ya. Yasin di sini maksudnya baca surah Yasin. Bukan baca Yasin saja. Takkanlah orang kata, cuba kau baca Qul Huwallah. Qul Huwallah. Lah, Qul Huwallah. Tu maknanya kau baca Qul Huwallah sampai habis lah. Cuba kau baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Orang kata Al-Fatihah tu suruh kau baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim dan seterusnya. Jadi ini penyakit yang berlaku dan ini bukan kita reka-reka ya. Kerana memang ada sebahagian daripada orang yang berfahaman Wahabi ini dia tak bagi kita nak makan nasi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bukan lagi baca doa makan. Itu lagi dia marahlah. Bismillahirrahmanirrahim pun dia marah. Kenapa? Bukankah Nabi SAW suruh kita baca Bismillah? Nabi suruh baca Bismillah je. Bukan suruh baca Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bila Nabi SAW suruh Samillah, dia faham hanya Bismillah aja boleh. Bismillahirrahmanirrahim bid'ah. Sempit betul lah macam itu. Ya. Jenis yang tak faham dalam bentuk yang konteks ini, menjadikan agama yang luas ini menjadi sempit di sisi mereka. Semuanya bid'ah, semuanya tak ikut sunnah. Padahal dia yang tidak faham sunnah. Yang menganggap hadis tersebut ada penguatnya adalah Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Sayuti dalam Ali Al-Masnu'ah. Hadis yang ketiga, hadis man zara qabra walidahi aw ahadihima yaumal jum'ati faqara ayasin ghufira lahu udda min hadis Aisyah wa fihi Amr ibn Ziyad tuqaba bi anna lahu syahidan min hadis Abi Hurairah bilafzi man zara qabra abawahi aw ahadihima kulla jum'atin ghufira lahu wa kutiba baron akhrajahu At-Tabrani fil Awsat was-Shaghir wa fihi Abdul Karim ibn Umayyah wa huwa dha'if wa min mursali Muhammad ibn An-Nu'man akhrajahu ibn Abi Dunya fi Kitabil Qubur wa min tariqihi Al-Baihaqi fi Syu'ab qultu wa ja'a min hadithi Abi Bakrin akhrajahu Ibn Najjar fi tarikhihi wa dzakarahu As-Suyuti fi Durril Mansur wa lam yahkum alaihi bi syai'in wallahu ta'ala a'lam. Komennya yang ditulis oleh Ibn Arraq Al-Kanani dalam kitab Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah. Hadis barang siapa berziarah ke makam kedua orang tuanya atau salah seorangnya pada hari Jumaat kemudian membaca Yasin, maka dia akan diampuni. Dan diriwayatkan oleh Ibn Adi dari Aisyah, di dalam sanadnya ada Amr bin Ziyad yang ternyata memiliki hadis penguat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa berziarah ke makam kedua orang tuanya atau salah seorang pada setiap Jumaat, maka akan diampuni dan dicatat sebagai seorang anak yang berbakti. Hadis At-Tabrani dalam Al-Awsat dan As-Shaghir, tetapi dalam sanadnya terdapat Abdul Karim ibn Umayyah. Dia ini adalah perawi yang dhaif. Dan dari riwayat Ibn Abi Dunya dalam kitab Al-Qubur secara mursal, ada gugur dalam sanad itu perawi. Dan dari Muhammad bin Nu'man, jalur ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Saya Ibn Arab berkata, ada pula hadis dari Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Ibn Najjar dalam tarikhnya, dia disebutkan oleh As-Suyuti dalam tafsir Ad-Durrul Mansur tanpa memberi penilaian sedikit pun, mana tidak dikritik oleh Al-Imam As-Suyuti. Jadi paling-paling kita katakan hadis ini dhaif, tetapi oleh kerana dia tidak dalam rangka menetapkan hukum, hanya dalam konteks menceritakan kelebihan orang yang ziarah kubur pada hari Jumaat dan baca surah Yasin, maka tidak jadi satu kesalahan untuk diamalkan ihtiyatan sebagai langkah berjaga-jaga. Kotlah kalau memang hadis yang dhaif itu memang daripada Nabi SAW, maka kita tidak terlepas mendapat fadilat. Tapi kalau bukan daripada Nabi SAW pun, kerana yang dhaif ni tak pasti, boleh jadi daripada Nabi, boleh jadi bukan daripada Nabi SAW. Jadi kalau hakikatnya bukan pun, tidak menjadi satu kesalahan menziarahi kubur kedua ibu bapa, dan juga tidak menjadi satu kesalahan membaca Al-Quran, membaca Yasin di sisi kuburan.
Seterusnya membaca Al-Fatihah dan Al-Quran di kuburan. Sebahagian orang yang tidak memahami dalil masalah ini akan mengeluarkan kenyataan membaca Al-Quran tempatnya di masjid, bukan di kubur. Ini standard lah ya. Ayat-ayat macam pandai macam ni selalulah kita dengar daripada golongan Wahabi ni. Maka amaliah membaca beberapa surah atau ayat dalam Al-Quran di makam bukanlah perbuatan bid'ah kerana memiliki tuntutan daripada Rasulullah SAW. Kadang mereka ni bercakap pandai lah, bercakap pandai. Oh, kita baca Quran tempat di masjid, bukan di kubur. Di masjid pun tak baca Quran juga. Kita yang sunnahnya malam Jumaat ni baca suratul Kahfi, bukannya surah Yasin. Kahfi pun tak baca juga. Dia hanya pandai bising. Buat tak pandai. Bila orang baca Yasin, dikomplain. Ini tak ada dalil. Yang sahih adalah Al-Kahfi. Kita kata, jom kita baca Al-Kahfi. Tak mau juga dia. Al-Kahfi lagi letih. Yasin pendek, Al-Kahfi panjang. Jadi perangai suka bising. Buatnya tidak. Jadi bila dia kata tempat baca Quran di masjid, kalau dia itu memang kaki baca Quran di masjid, okeylah juga. Ini dia saja bising. Jangan baca Quran di kubur, baca Quran di masjid. Di masjid pun dia tak baca Quran, entah kan masjid pun tak sampai. Saya ada simpan lagi dalam messenger saya tu perkongsian daripada orang yang pernah terpengaruh dengan fahaman Wahabi, mantan Wahabi lah, Wahabi taubat. Beliau menceritakan antara sebab beliau meninggalkan fahaman Wahabi, itulah orang yang sibuk-sibuk dengan sunnah dan sebagainya ni, sembahyang pun tak. Apatah lagi nak ke masjid, sembahyang pun tidak. Jadi takkanlah itu akhlak orang yang berjuang sunnah sampai sembahyang pun tidak. Sunnah apa macam itu? Baik. Membaca Al-Fatihah dan Al-Quran di kuburan. Lihat dalil yang menjadi sandaran ya. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu idza mata ahadukum fala tahbisuhu wasri'u bihi ila qabrihi wal yuqra inda ra'sihi bi Fatihatil Kitabi wa inda rijlahi bi khatimati suratil Baqarah fi qabrihi rawahu Tabrani fil Kabir wal Baihaqi fi Syu'ab. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika ada di antara kalian yang meninggal dunia, maka janganlah diakhirkan, maknanya segerakanlah uruskan jenazah itu dengan segera, jangan ditangguh-tangguhkan, segeralah dimakamkan, dan hendaklah di dekat kepalanya, di bahagian kepala dibacakan pembukaan Al-Quran suratul Fatihah, dan di bahagian kakinya dibaca penutup suratul Baqarah. Jadi ini ada sandaran amalan daripada hadis Nabi SAW, yang mana pun ada sebahagian daripada golongan Wahabi anti. Ni apa ni, baca Fatihah tak ada dalil ya. Yang sunnah adalah mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ialah yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu ada dalilnya, tarjih tu. Tapi tidak bermakna yang lain tak ada dalil. Kamu tak jumpa dalil, kamulah yang tak jumpa. Bukan, jangan didakwa oleh kerana kamu tak jumpa maka tak ada dalil. Ini masalah. Lebih parah lagi kalau yang bercakap tak ada dalil tu, pengajiannya tahkan setakat mana, lalu dia menyangkakan dalil yang dia tak jumpa tak ada. Itu memang sangat sombong lah kalau perangai macam itu. Kalau kamu tu sekurang-kurangnya memang pakar, pengkaji ilmu hadis, bolehlah kalau kamu katakan tak jumpa tu ada kemungkinan macam ada ke tak ada. Ini kamu pun hadis 2-3 saja yang kamu belajar, tiba-tiba kamu nak anggap hadis yang kamu tak jumpa tu tak ada, itu memang sangat tidak betul ya. Ini ada sandarannya ya. Yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu betul, memang kita disunatkan bila ataupun mendapat berita kematian dan sebagainya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tidak menafikan kalau kita itu membacakan suratul Fatihah bagi si mati, kalau ikut panduan daripada Nabi SAW ini, kalau di kuburannya itu Al-Fatihah di bahagian kepala dan penutup suratul Baqarah di bahagian kaki. Al-Hafiz Ibn Hajar memberi penilaian pada hadis tersebut, fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrihi akhbarani bi isnadin hasan, dalam kitab Fathul Bari. Hadis yang mengatakan jangan kamu tu melambatkan, hendaklah kamu segera uruskan jenazah dia ke kuburan, ini adalah hadis yang mempunyai sanad yang bagus ya, yang hasan. Hasil ijtihad para ulama. Para ulama juga berijtihad tentang masalah ini. Faidatun.
rajulun marra bi maqbaratin faqar al-fatihata wa ahda thawabaha li ahliha fahal yuqsamu aw yasilu li kullin minhum mithla sawabiha kamilan. Ada orang bertanya, ya, satu orang lelaki lalu di tepi kuburan, lalu dia membaca Fatihah dan dia meniatkan hadiah pahala Fatihah itu kepada orang-orang dalam kuburan. Adakah dibahagikan pahala itu ataupun sampai pahala itu sempurna kepada setiap seorang? Katalah dekat kubur tu ada 500 orang. Dia pun baca Fatihah, niat, ya Allah, pahala bacaan Fatihah ni untuk ahli kubur di sini. Adakah pahala bacaan Fatihah tu nanti akan bagi 500? Seorang akan dapat 1/500 pahala. Ataupun masing-masing dapat pahala Fatihah tu penuh. Jadi, ajab Ibnu Hajarin biqaulihi afta jam'un bitsani wa huwa allaiqu bi sa'ati rahmatillahi ta'ala. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami menjawab, sebahagian daripada para ulama berfatwa dengan yang kedua, iaitu setiap orang dapat pahala Fatihah itu penuh. Bukan pahala Fatihah kena bagi sikit-sikit seorang, tidak. Dan inilah yang sesuai dengan besarnya rahmat Allah. Tak sama macam kita manusia, kita kalau nak berbakti pada ramai orang, kita terpaksa bagi-bagilah. Tapi pahala Allah boleh bagi penuh. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala kepada man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam satu cara yang baik, dia dapat pahala. Dan dia dapat pahala orang yang buat selepas daripada dia. Adakah pahala yang dia dapat ekstra tu ambil daripada pahala orang yang kemudian, maka orang kemudian dapat pahala sedikit? Tidak. La yanqusu min ujurihim syai'. Orang yang mula-mula pioneer, perintis kepada kebaikan tu dapat pahala tambahan dengan orang lain tiru. Orang yang tiru pun dapat pahala penuh. Ini keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita nak kias Allah dengan kita. Ya. Kita ni memanglah kalau nak buat baik pada ramai orang, musim PKP ni, misal kata aku nak bagikan RM500 ni nak tolong orang susah, ya. Maka kalau ada 5 orang, seorang dapat 100. Sebab kalau kita seorang bagi 500, dah jadi 2,500, dah exceed bajet kita. Itu kita. Adapun Allah Ta'ala boleh saja memberi pahala penuh kepada setiap orang. Mas'alatun Mas'alatu bil aula biman yaqra'ul Fatihata li syakhsin ay yaqula ila ruhi fulan ibni fulan kama alaihi al-amalu wa la'alla ikhtiyarahum dzalika lima anna fi dzikril alami minal ishtiraki bainal ismi wal musamma wal maqsudu huna al musamma faqat li baqa'il arwahi wa fana'il ajsam. Ini dicatat dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin li Abdurrahman Ba'alawi Al-Hadrami. Yang paling utama bagi seseorang yang membaca Al-Fatihah untuk orang lain adalah mengucapkan untuk ruh fulan bin fulan sebagaimana yang diamalkan. Untuk Abdurrahman misalnya, untuk Abdullah, untuk Ahmad, untuk Siddiq misalnya. Para ulama menggunakan hal tersebut kerana dalam menyebutkan nama akan ada kesamaan antara nama dan orangnya. Yang dimaksudkan di sini adalah orangnya. Yang sebenarnya kita nakkan pahala itu kepada orangnya. Sebab yang kekal adalah arwahnya, sementara jasadnya akan hancur. Jadi selesai setakat yang kita dapat bincangkan pada hari ini tentang bahawa yang pertama antara adab ziarah kubur yang diajarkan Nabi SAW, memberi salam kepada ahli kubur, mendoakan kepada ahli kubur dan kerap menziarahi kubur, berdiri lama di sisi kubur, mengangkat tangan ketika mendoakan di sisi kubur. Kemudian ada di situ riwayat yang menganjurkan kita ziarah kubur ibu bapa pada hari Jumaat dan bacakan surah Yasin, dan juga ada anjuran untuk kita membaca suratul Fatihah di kuburan, di sisi mayat, dan juga di bahagian kepala, dan di bahagian kaki dibaca penutup daripada suratul Baqarah. Jadi ini antara amalan-amalan yang dikomplain oleh sebahagian umat Islam sekarang. Maka kita sudah ada pengetahuan ini, kita jangan pedulikan komplain mereka itu, kita tetap beramal dengan amal yang kita telah pelajari, dan kalau kita ada peluang kita menasihati kepada mereka, moga-moga terbuka hati mereka untuk menerima kebenaran. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mashrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natarada binuri syamsika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.